Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita di Shalom Camera Channel. Hari ni kita nak review apa? Let's go. Okey, sebelum saya teruskan, jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Alright. Okey, hari ni saya nak cerita pasal fungus. Alright. Fungus, cara penjagaan, apa yang boleh elakkan daripada fungus dan macam mana punca jadi fungus. Okey? So saya akan ceritakan 3 benda ni. Nombor 1, apa itu fungus? Okey? Fungus ni dia kulat dalam lens. Okey? Macam mana boleh jadi fungus? Jadi fungus ni disebabkan suhu kelembapan. Suhu kelembapan pada tempat kita simpan barang-barang kita, macam kita simpan lens, simpan kamera dekat mana kan. So contoh dia, kalau kita simpan dalam beg, okey, beg ni salah satu faktor punca-punca kena fungus. Sebab dia, beg ni ada sponge dalam dia. Okey, dalam beg ni ada sponge. So bila ada sponge, kita pakai, kadang kita, contohnya fotografer wedding lah kan, kita bawa pergi ambil gambar wedding dekat kenduri, kita letak atas meja, meja tu basah. So sponge-sponge yang dalam ni nanti akan serap basah tu dekat sponge tu untuk keringkan sponge tu lama. So dia sebab dia terperuk kat dalam beg kan. So lepas tu kita pula letak kamera dalam tu, so akan jadi fungus nanti sebab pada lembab tu. Okey, untuk elakkan benda-benda tu jadi, so kita kena ada silica gel. Silica gel ni kita kena ada, wajib ada untuk semua fotografer. Sebab apa saya cakap macam tu? Silica gel ni dia akan serap kelembapan pada, contohnya kalau macam saya cakap tadi, kita simpan dalam beg kan. So benda ni, silica gel ni akan serap kelembapan dalam beg tu. Okey, contohnya kalau kita simpan dekat dalam beg lah. Kalau kita simpan kat dry box, ni dry box DIY. Okey, dry box DIY ni kena ada silica gel. Pun sama juga, kena ada silica gel juga untuk serap kelembapan tu lah. Okey, benda-benda yang wajib ada, macam saya cakap silica gel tadi, dia ada banyak jenis. Silica gel ni ada banyak jenis. Ada yang jenis macam ni, ada yang ada current, ada yang packaging. Packaging tu maksud saya yang macam kalau kita beli kasut, kita akan dapat silica gel juga. Biasanya kita beli kasut baru tu kan, ada silica gel juga. So silica gel yang kecil-kecil tu kan, itu pun boleh pakai, cuma dia kecil lah, tak cukup lah kan. Ada juga packaging yang macam tu tapi yang besar, pun boleh pakai juga. Tapi yang tu, silica gel yang tu, bila kita pakai yang jenis macam tu, dia dalam packaging, kita tak tahu dia lembab ke, dia kering ke, dia basah ke kan. So kita tak tahu benda tu. Contohnya kalau benda tu lembab, kita pakai dalam sebulan lah kan, lepas tu benda tu lembab, kita tak tahu. So no point juga kita pakai silica gel, kita letak kat dalam beg. So benda tu pun akan jadi punca fungus juga. So yang terbaik sebenarnya kalau kita pakai silica gel yang jenis macam ni, yang color purple macam ni. Yang color purple macam ni kita boleh recharge. Okey, kita boleh recharge. Maksud dia recharge tu, misal kata okey sekarang ni color purple, so nanti dia jadi color pink, maksud dia dah lembab lah bila color pink. Kita boleh jemur, kita boleh masuk microwave. So bila jadi balik color purple ni, kita boleh pakai. So ulang sampailah dia tak boleh jadi color purple balik. Itu maksudnya dia dah kong. Okey, dah kong tu kita kena beli silica gel macam ni yang barulah. Okey, ini silica gel. Dia untuk kita simpan temporary dalam beg. Okey ni. So untuk tempoh yang lama, kalau kita simpan, kena ada dry box macam ni, DIY, ataupun dry box macam ni. Okey, nak mudah, dry box macam ni lah. Dry box macam ni mudah. Kita tak payah nak kontrol apa semua, tak payah. So cuma kita plug in dekat plug, kita tengok, kita simpan. Macam kita simpan sayur dalam peti ais. So kita simpan dalam ni je. Okey, macam yang ni pula, kita kena kontrol juga silica gel. Kita simpan dalam ni, kita kontrol guna silica gel. So bila kadang kita dekat macam contohnya yang kita ada jual ni, dia ada meter kat atas ni. Meter kat atas ni kita boleh tengok lah. Kita boleh tengok dia low ke high ke kan. Kalau low tu maksudnya dia dalam keadaan lembab. So kalau low dekat tempat yang kita letak tu dia tak sesuai, so kena alih kat tempat lain. Okey, contohnya biasanya senang kena low ni bila kita letak kat simen lah. So okey, macam dalam lens ni ada banyak alignment lens tau. So bila kena dekat sejuk, dia akan jadi warp, jadi lembab lah. So nak elakkan benda tu, kena kontrol meter dia ni.
Okey, yang paling mudah yang inilah, macam saya cakap ni, yang paling mudah yang ini. Yang ini kita tak perlu kontrol sangat. Kita tinggal plug in, lepas tu kita biar je. Okey. Yang tu punca-punca fungus dan cara penjagaan dia. Okey, nombor 2, cara kita nak tengok fungus dekat lens. Okey, cara kita nak tengok fungus dekat lens mudah je. Okey, first kali macam lens macam ni, dia ada aperture control. Ni Nikon punya lens Nikon punya lens dia ada aperture control unit ni. So kita boleh tarik, lepas tu kita akan tengok dekat lampu macam ni lah. Okey, ni. Ini untuk Nikon. Untuk Canon mudah. Untuk Canon, mostly lens Canon semua aperture dia terbuka. So kita tak payah nak tarik-tarik, kita tinggal teropong kat lampu je. So bila kita tengok tu, kita kena tengok dengan teliti lah. So akan nampak apa orang kata macam spider web dekat dalam lens tu. Ada macam sarang laba-laba dekat dalam lens tu. Itu fungus. Contoh dia macam ni lah. Ini fungus. Okey. Lepas tu kalau dah kena fungus, kena repair lah kan. So contoh dia paling murah cost repair fungus untuk lens basic 180. Okey. So lebih baiklah kita beli dry box. Kalau yang ada 2-3 biji lens kan, dengan 2-3 biji body, so lebih baik beli dry box. Cost dry box macam ni baru berapa kan. So kalau nak tengok, nak tanya harga dry box atau silica gel, boleh PM dekat kita. Okey. Ataupun follow IG kita, Shah Alam Kamera. Boleh tengok dekat situ, boleh PM, nanti kita akan reply. Okey. So cost repair tadi tak berbaloi kalau kita ada banyak lens. Sebab biasanya bila kita dah satu lens yang kena, mesti yang lain kena. Sebab kita simpan dekat tempat yang sama. Okay, satu lens kena, bisa kata kalau kita ada 3 biji lens, cost paling murah 180. So kalau dah 3 biji lens, dah berapa kan? So lebih baik beli dry box. Ataupun kena ada silica gel ni. Macam saya cakap tadi lah, kena ada silica gel. Itu antara sebab-sebab kena fungus, cost repair, cara penjagaan. Okay. So lagi satu efek bila kena fungus ni, gambar, kalau untuk biasa-biasa kita tengok memang gambar tu macam normal, tapi sebenarnya gambar tu tak sharp. Gambar dia akan jadi, contoh dia kalau bilik tu berasap, kita ambil gambar kan, jadi macam tu. Tapi tempat tu tak berasap, tapi bila kita ambil jadi macam tu, dia akan jadi kabur, jadi macam soft je kan. Itu antara itu puncanya antaranya daripada fungus lah kan. So kita tak nak benda-benda tu jadi, kenalah ada silica gel, kena tahu cara penjagaan. Satu lagi, kesilapan orang biasanya kalau tengah bawa drive kereta, kita bawa kamera kan, kita biar je tanpa masukkan dalam beg dekat aircon. So lagi-lagi bila tengah hari kan, so kita biar dalam aircon tu sejuk, tiba-tiba kita bawa keluar daripada kereta, dia jadi lembab, jadi beruap nanti kat dalam lens tu. Itu pun punca juga daripada lembab tu akan jadi fungus. So kalau kita bawa ke mana-mana kan, kamera lebih baik readykan beg untuk elakkan daripada benda-benda itulah. Satu lagi masalah, biasanya kita bawa kamera pergi ke pantai. Okey, ini bukan nak cerita pasal fungus lah, ini untuk care kamera korang kan. Contohnya kita bawa pergi pantai, kita gantung kamera dekat leher kan. Itu pun akan jadi punca-punca masalah pada kamera. So lebih baik bila kita bawa kamera pergi ke pantai, bawa beg kan. Kadang kita terpegang pasir, terpegang air pantai tu masin. So itu jadi kadang-kadang kita punya punca telinga strap tu akan jadi karat. Mounting belakang ni kan, mounting yang dekat body tu pun akan jadi ada hijau-hijau, macam apa orang kata, dia bukan kulat, dia macam lebih kurang kulat lah. Dia kalau hijau tu kan, ada hijau-hijau tu, dia akan jadi masalah juga dekat kamera. So sebenarnya kita nak bawa ni, lepas kita guna kamera tu, lebih baik kita simpan dalam beg untuk elak benda-benda tu terjadi kan. Okey, satu lagi, kita bawa bila kita pakai, kita letak dalam beg, selamat lah. Tak adalah kalau terjatuh ke, kita tersandung ke, rosak pada kamera tu kan. Okey, tu cerita pada pasal care kamera tu lah. Okey, itu antara sedikit tips yang saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, cara-cara simpan kamera, cara-cara nak keep daripada, elak daripada kena fungus kan. Okey, itu sedikit tips daripada saya. Untuk korang sendiri jimatkan duit daripada repair fungus kan, daripada kena repair fungus, daripada nak kena servis. Sekejap lagi kita ambil gambar, kita tak perasan fungus ada, gambar tu tadi tak elok kan. So lebih baik ikut tips yang saya bagi tadi. Paling yang penting wajib ada silica gel. Yang ni yang saya cakap tadi. So kena ada silica gel. Okey. Okey, itu saja tips saya pada hari ini. Untuk korang jimatkan duit korang daripada repair. Lebih baik kita jaga barang-barang kita daripada kena fungus. Sebab fungus ni macam
negara, musuh utama dia apa? Rasuah dengan gaut. Okey? Yang ini kamera, musuh utama dia apa? Fungus. Memang kalau kita tak jaga mesti kena fungus. Sebab kita memang banyak terima masalah daripada customer fungus. Okey? Okey guys, ini saja sedikit tips daripada saya. Kalau korang rasa bermanfaat, boleh share dekat kawan-kawan, rakan-rakan, saudara mara, adik-beradik. Okey, jangan lupa like, komen, subscribe dan share pada seluruh alam. Terima kasih.